Okay, Assalamualaikum guys. So dalam video sekitar 5 ke 10 minit ni nak share tentang Building Information Modeling. So apakah itu Building Information Modeling? Okay, mula-mula sekali BIM ataupun Building Information Modeling ni dia adalah kaedah. Dia bukannya software. Dia kaedah. Kaedah pengurusan data projek pembinaan tu, supaya data projek pembinaan tu lebih centralized. Okay, dia sebelum ni data projek pembinaan ni dia terasing-asing, terpisah-pisah. Dia tak centralized. So bila tak centralized, dia akan menyebabkan data tu ada yang hilang. Dia akan menyebabkan komunikasi tu tak efisien. So data ni dia perlu centralized supaya komunikasi tu, sebab dalam projek ni, whatever benda pun dalam projek, komunikasi tu penting. Dan nak bagi komunikasi ni lebih berkesan, kita perlukan data yang centralized. So Building Information Modeling adalah kaedah yang diperkenalkan untuk memastikan data projek pembinaan tu centralized, especially in term of physical data. Apakah itu physical data? Physical data adalah data bangunan tu, kan? Kalau non physical data ni data projek lah, kan? Okay. So Building Information Modeling ni dia menggabungkan physical data, contoh bangunan tu, sekolah tu, dia punya tiang dia, dia punya rasuk dia, dia punya lantai dia semua, integrate dengan non physical punya data. Okay. So dia integrate, dia centralized, mudah kita nak refer. Bila data ni centralized, mudah kita nak refer. Itulah konsep asas Building Information Modeling. Okay, dia bukan software. Software yang anda dengar, software Revit, software Civil 3D, Navisworks, itu software. Software ni dia untuk kita nak guna, nak implement kaedah BIM tu. Tapi BIM ni dia kaedah, dia bukannya software. Okay, kita ambil contohlah macam kaedah pembinaan. So kaedah pembinaan sekarang kita ada IBS, iaitu Industrialized Building System, kan? Dia adalah kaedah dia macam-macam, prefabricated macam-macam, kan? Okay. Dia macam tu lah IBS. Lepas tu nak kira IBS core dia ada software-software dia, kan, yang terlibat. Dia macam tu lah konsep dia. Manakala BIM ni pula dia fokus kepada pengurusan data projek pembinaan. Sebab data ni sangat-sangat penting. Okay. So software sekarang canggih-canggih, kan. For example, kita tengok software Revit tu. So Revit ni dia antara software lah yang dibangunkan untuk digunakan bagi tujuan BIM. For example, you buka software Revit tu, you develop the building model. So anda boleh tengok dia akan ada sekali dengan data-data non-geometrical ataupun data non-physical. For example, you draw wall, kan. Dia keluar dengan berapa length dia, berapa volume dia, berapa tinggi dia, berapa area dia, batu-bata, kan, apa nama dia, macam-macam. You boleh tengok data dekat dalam model Revit tu. So Revit ni antara software, dia banyak lagi software. So benda yang perlu kita betulkan adalah BIM ni dia kaedah, dia bukannya software. Software ni untuk kita nak implement. For example, anda dapat projek pembinaan sekolah. Nak bina sekolah ni. Of course, you nak bina sekolah, you kena ada design. You kena buat design dulu. So menggunakan kaedah BIM, you pakai software Revit for example, you develop the design, dia akan come out sekali dengan non-physical data tu. For example, you draw dinding, you dah draw dinding, partition semua. So pakai software Revit ni dia boleh extract, for example, schedule untuk nak tahu keluasan setiap kawasan, kan. Tu antara contohnya lah. Lepas tu BIM ni juga dia menekankan kepada integration, integrasi. Apakah itu integrasi? Integrasi adalah gerak kerja yang kita boleh gabung, nak gabung ni bahasa pasar je lah, kan. Nak gabung data tu mudah. For example, you pakai software Revit, you develop design sampai siap model tu, and then model tu you boleh integrate dalam Navisworks for example. Navisworks ni dia software untuk kita nak coordinate.
kita nak buat coordination. Navisworks ni senang cerita software yang sesuai untuk anda yang bergelar bos-bos ke, coordinator, senior engineer. You lebih kepada nak review that design. Yes, Navisworks tu sesuai lah. Macam Revit ni dia design, dia more to design. Dia lebih kepada reka bentuk, dia lebih kepada perincian. Navisworks ni dia coordination. Dalam Navisworks ni you boleh buatlah, dia ada term lah, dia ada term 4D, dia ada apa? Dia ada 5D dia kan. Okey. So BIM ni dia kaedah. So BIM ni kalau you baca lah, you boleh semak ISO, you search kat Google ISO berkenaan dengan BIM ni. Saya tak ingat apa, sebab video ni saya buat random. You search dekat Google ISO untuk BIM. Dia ada kod dia, ISO apa saya tak ingat. So you baca situ. So you akan nampak apakah itu BIM. So dalam BIM ni dia ada dimension dia, dia ada level of development dia, dia ada term-term dia. So yang biasa orang share tentang BIM ni adalah dimension. So dalam BIM ni dia ada 3D, dia ada 4D, dia ada 5D, dia ada 6D, dia ada 7D. For example 3D tu untuk design. 3D is for design. Part CM, XYZ, design, 3D design. Contoh kalau bangunan kita pakai Revit, okey. Kalau civil infra kita pakai civil 3D kan. Nampak tu, background drill. So kenalah dengan video penerangan kan. Lepas tu dah siap 3D design tu, kita integrate masuk ke dalam Navisworks untuk buat 4D. Di mana model 3D tu, design tu kita boleh integrate dengan timeline. Kita boleh buat simulasi pembinaan. Kita boleh merancang macam mana pembinaan dekat tapak tu berdasarkan model 3D yang kita ada tu. 4D, lepas tu 5D. 5D ni cost. BIM ni dia bukan setakat design, dia boleh buat timeliner, sequence, construction sequence. Dia boleh estimate cost. Kita boleh tahu daripada masa ke semasa berapa cost yang kita spend, cost bahan yang kita spend tu. And then dia ada term 6D, iaitu energy analysis. For example, you dah siap develop that design, that model, you boleh buat analysis. Energy analysis for example. Sebab kita sekarang menuju ke arah sustainability. Kalau you dengar ESG term kan, apa nama ni, ESG lah, saya pun tak ingat. You boleh search ESG. So kita nak comply ke arah tu, iaitu sustainability. Tu yang ada 6D tu. And then dia ada term 7D. 7D ni facility management, di mana model bangunan tu dia dimasukkan sekali dengan data-data pembinaan, data-data as-built yang berfungsi untuk tujuan operation and maintenance bangunan tu. So BIM ni dia bukan setakat dekat design, dia sampai habis. BIM ni senang cerita, dia apply daripada bangunan tak ada sampai bangunan tu tak ada. Maksudnya daripada bangunan tu tak buat sampailah bangunan tu nak dirobohkan ataupun nak di-upgrade. Macam tu BIM ni. Maksudnya BIM ni data dia continuous along the building life cycle. Tak kisahlah building tu bangunan ke, jalan ke, jambatan ke, BIM tu kita boleh apply untuk kita nak improvise data management. So in future, anything happen, kita boleh refer dekat data tu untuk kita tahu, kita recognize what is the problem, what is the root cause. Kita nak determine the problem supaya kita boleh cari solution. Okay, itu matlamat BIM, Building Information Modeling. Dan BIM ni dia boleh integrate dengan macam-macam teknologi. Sekarang ni teknologi canggih-canggih. Kita ada AR, kita ada VR, kita ada drone, lepas tu ada GIS. Dia boleh integrate dengan banyak platform. Itu matlamat BIM, pengurusan data projek yang lebih berintegrasi dan lebih berkoordinasi. Lepas tu communication tu di-improvise, dia ada cloud lah. For example, dia ada Autodesk Construction Cloud. Okay, alright. So itulah sedikit penerangan tentang BIM dalam video 10 minit saya ni. Terima kasih.